Okay, ni adalah contoh-contoh certification fee dia ikut ni. Contoh ni dekat bahagian produk, logistik dan manufacturing service. Okay, bayaran dia kita mengikut apa? Dia mengikut kita punya jenis ataupun saiz kita punya industri. Okay, contohnya micro. Okay, micro industry. Okay, micro industry ni maknanya macam mana kita nak tahu kita micro industry ke tak? Maknanya dia punya apa panggil annual turnover ni mesti kena kurang daripada 300,000. Okay, so dia punya bayaran untuk setahun adalah RM100. Manakala untuk yang jenis industri kecil, is that small industry, okay, dia punya turnover ni antara 300,000 hingga 15 million. Itu dia punya bayaran bulan tahunan dia adalah 400. Okay, manakala untuk medium pula, okay, untuk medium, okay, ni antara dia punya panggil dia punya apa tu, untuk annual dia 15 million hingga 50 million. Okay, dia kena bayar 700 setahun. Okay, manakala untuk multinational yang lagi besar, lebih kepada 50 million dia punya annual turnover dia, okay, dia punya bayaran sebanyak RM1,000. Okay. Okay, ni adalah untuk ni pula untuk bahagian food premise skema. Okay, bahagian hotel iaitu kitchen dengan dia punya restoran ataupun dia punya restoran. Okay, ni adalah bayaran dia lah. Okay, untuk hotel 4 bintang dan ke atas, dia punya bayaran dia adalah 500 setahun. Manakala 3 bintang, hotel 3 bintang ke bawah, dia punya tu 200 setahun sahaja. Okay, manakala untuk food premise skema, okay, bahagian catering, food catering service, convention, okay, tu tengoklah bahagian type of industry. Anda kata industri kecil, mesti annual turnover dia kurang daripada 500,000, so bayaran dia hanya dikenakan sebanyak RM100. Okay, manakala untuk medium size iaitu annual turnover dia daripada 500,000 ke 5 million, itu dikenakan sebanyak RM400. Okay, manakala untuk besar, okay, untuk premis yang besar iaitu bahagian catering, food service ni, okay, dia dikenakan sebanyak RM700 setahun. Okay, so okay, kita pergi kepada slaughterhouse pula. Okay, slaughterhouse ni pun dia tengok saiz. Macam mana kita nak tahu dia punya tu? Kita tengok dia punya production ayam dia. Okay, contohnya production ayam lah, ayam ke. Okay, untuk small, okay, small maknanya production chicken dia mestilah daripada 1 hingga seekor hingga kepada 2,999 ekor ayam. Okay, ataupun kambing 1 hingga 499 ekor kambing, dan juga lembu ataupun kerbau 1 hingga 49 kepala. Maknanya kita itu dikategorikan sebagai premis kecil. Okay, dikenakan sebanyak RM100 saja. Okay, untuk medium, okay, untuk medium ni antara dia punya apa panggil, ni antara dia punya dia punya saiz, okay, dia punya apa panggil, dia punya bilangan haiwan yang production dia, so dikenakan sebanyak RM400 setahun. Manakala untuk yang besar, slaughterhouse yang besar, dia punya chicken maknanya lebih kepada 10,000 ekor ke atas, itu dikenakan sebanyak 700 setahun. Manakala kalau kambing lebih kepada 700 ekor, kalau lembu lebih kepada 100 ekor, itu dikira large slaughterhouse. Okay, kemudian untuk bahagian audit process of approving halal certificate. Ini bahagian audit lah. So auditor dia mestilah should be who are not in halal certificate panel. Dia bukan antara orang yang daripada pihak-pihak panel ni. Okay, auditing should be carried out by minimum of 2 officer who are competent in Islamic education dengan technical matter lah. Makna auditor ni dia kena ada 2 orang. Okay, 1 orang, jadi sekurang-kurangnya 2 orang, seorang daripada Islamic education, satu lagi technical matter lah. Technical matter contohnya macam food scientist ke. Okay, kemudian bahagian audit process of approving halal certificate. Okay, ni dia punya panggil inspection cover lah. Apa yang di cover, inilah antara-antara apa yang di cover. Okay, ni kita kena tengoklah tempat yang dia nak inspection nanti, skop dia. Okay,
Kita tengoklah sampai ke premise, compound semua ada. Okey. Kemudian audit proses ni juga bahagian the compliant audit on site will cover the following. Okay, opening meeting, review of documents, site inspection, final evaluation, closing meeting. Ni semualah mana pihak auditor akan buat benda ni. Okay. Ni antara proses lah untuk mendapatkan approval sijil halal ni. Okay. Okay, so auditor ni auditor has the right to access into the entire premise. Maknanya dia kena masuk dalam tu. So dia kena snap gambar-gambar. Okay, copy of audit report. Maknanya dia kena copy semua audit report pemohon, dan juga dia kena can conduct follow up audit after the corrective action has been implemented for verification purpose. Okey, ni untuk bahagian sampling pula lah. Okey, maknanya pihak auditor ni kena ambil sampel produk ataupun ataupun dia punya raw material, dia kena check dia punya status halal tu lah. Maknanya dia check dekat pihak lab, laboratory analysis ni. Okey, dia kena check dekat lab. Okey. Maknanya masa tu lagi dia kena check lah, maknanya maknanya dia punya packaging, dia punya labeling ikut requirement tak. Okey. Okay, so bahagian laboratory analysis ni untuk dia check status halal tu, itu mengikut ISO yang telah ditetapkan. Okey. Okey, kemudian ni bahagian procedure for re-auditing. Okay, re-auditing ni is conducted solely based on decision of halal certification panel. The audit is only carried out once. Dia hanya sekali sahaja. Okay, so report writing of halal certification document. Okay, inilah maknanya inilah yang tadi saya sebut, mana pihak auditor kena sekurang-kurangnya ada 2 orang, iaitu seorang daripada syariah education, seorang lagi technical matter lah. Okey. Lepas tu pihak auditor ni memang kena kena check lah status halal untuk setiap ingredient, okey, setiap proses-proses production tu, dan juga bahagian storage dia kena pastikanlah pastikan dari segi status halal dan juga kebersihan. Okey, dan mengikut requirement yang telah ditetapkan. Okey. Okey, kemudian bahagian appointment. Okey, JAKIM Halal Advisory Panel shall appoint JAKIM Halal Certification Panel. Okay, untuk appointment maknanya dia akan panggil seorang daripada pihak JAKIM lah. Islamic Region Affair Countries MAIN should be appointed state halal certification panel. Maknanya pihak MAIN pun kena ada juga. So the appointment of the panel should be made in a writing. Dia kena bertulis. Appointment tu mestilah bertulis. Okey. So ni adalah antara panel committee of halal certification application. Ni untuk permohonan lah, panel committee untuk permohonan sijil halal ni. Okey, antara membership ni adalah sekurang-kurangnya 7 orang. Okey, 7 orang. Okey, 7 orang tu daripada mana? Okey, members of JAKIM Halal Certificate Panel comprise of, okey, di antaranya pertama chairman dia, iaitu Director of Halal Hub. Okey, kedua adalah secretary, iaitu principal assistant yang bertanggungjawab dalam persijilan halal management ni. Okay, dan sekurang-kurangnya 2 orang yang expert bahagian syariah, iaitu bidang syariah, dan sekurang-kurangnya seorang daripada technical graduate, contohnya food science lah, sebab ada bahagian makanan. Kalau anda kata pharmaceutical, bahagian pharmaceutical. Anda kata bahagian kosmetik, more to the science of cosmetic lah. Okay, so at least appoint one members. Okay, itulah hanya antara sekurang-kurangnya 7 orang yang dia nak. Okay, ni dalam requirement lah. Okay, so members JAKIM Halal Certificate Panel comprise of, okay, ni antara untuk daripada pihak JAKIM jugalah. Okay, sama juga macam tadi juga. Ni dari kalau untuk pihak JAKIM. Okay, so
Okay, so appointment period ni, okay, dia punya tempoh dalam masa 2 tahun. Okay, reappointment should be made after the expired date. Okay, so panelists should sign the confidential undertaking letter, adalah surat menyurat kat situ. Members should be officer who are not involved directly in the evaluation process of application. Okay, so ni adalah bahagian job scope. Okay, job scope. Okay, okay, ni untuk halal certificate panel ni, apa tanggungjawab dia? Okay, pertama ni lah, dia akan dia buat decision sama ada kita punya pensijilan tu, kita punya tu antara approve, conditional approve, KIB, fail, re-audit, cancel application. Ni antara apa orang panggil keputusan-keputusan yang dia orang kena buat lah. Dia orang kena bertanggungjawab ke atas kita punya pensijilan halal tu lah. Making decision of monitor case. Okay, dia juga bertanggungjawab untuk dia dia monitor kita punya case ni. Okay, decide on issue. Okay, decide on issue related application Malaysia halal lah. Ni bahagian-bahagian pensijilan halal tu. Okay. Okay, decision of Malaysian Halal Certificate Panel Meeting. Okay, pertama panel decision final, maknanya untuk bahagian last kali tu, yang bahagian apa panggil panel meeting untuk untuk pensijilan halal ni, dia adalah decision lah, sama ada kita pass ataupun fail lah. So maknanya kat sini panel tu yang akan memberi keputusan lah, keputusan akhir. Okay, all decision should be record and file for reference. Maknanya setiap apa-apa keputusan perlulah direkod. Okay, all decision should be informed in writing to the applicant. Maknanya okay, setiap apa yang dalam meeting tu perlulah direkod, dan maknanya dia kena bertulis, dia buat surat bertulis, dia akan beri kepada pemohon. Okay, so ni bahagian last kali dalam carta proses untuk permohonan sijil halal. So bahagian kalau anda kata pass, bahagian issuance of halal certification. Okay, so the halal certificate and logo are issued by the committee that comply with the Islamic requirement. Okay, in Malaysia, the halal certificate and logo issued by a body that authorities by the Malaysia government. Okay, ni maknanya untuk dapat pensijilan halal lah. Maknanya kita tahulah dekat Malaysia ni, okay, maknanya kita kena pastikan kita dapat sijil halal dengan logo tu daripada pihak berkuasa lah, iaitu daripada kerajaan Malaysia. Okay, iaitu JAKIM lah, seperti mana kita tahu pihak JAKIM. Okay, once the caterer is been accredited, permission is granted to display the certificate logo in the premise. There is the valuable assurance that the premise are halal and hygiene certificate and meeting the highest quality of halal accreditation. Dekat sini pula dia cakap, maknanya untuk dekat premise, okay, untuk dapatkan maknanya untuk dapatkan maknanya siapa yang dah dapat apa panggil sijil halal untuk premise dia tu, okay, so dia bolehlah, maknanya dia boleh minta kebenaran untuk meletakkan logo, okay, logo halal pada dia punya premise lah. So bila automatik, bila dia dah ada logo halal kat premise, so orang akan tahulah maknanya makan apa, maknanya tempat tu yang disediakan adalah berkaitan dengan produk halal, dan juga dari segi kebersihan memang bagus, dan dia mempunyai high quality punya halal accreditation. Okay. Okay, so ini adalah contoh, okay, contoh sijil halal yang dibenarkan ataupun yang diterima lah, iaitu sijil halal daripada kerajaan Malaysia. Okay, so setakat itu saja untuk tajuk 13 ini. Terima kasih.